masalah adalah kedudukan orang asli sekarang ni dalam keadaan yang tidak begitu memuas lah. Memuas sebab apa TNB dah buat kerja macam ni, jadi TNB telah membuat pencerobohan terlalu banyak lah, bukan sikit. Terbanyak seperti pertama sekali sering yang dikomplain orang kampung, pertama pasal kubur. Kubur ditolak dan tidak diminta kebenaran pada orang kampung. Berapa jumlah penduduk yang bantah projek daripada TNB itu? Yang pihak bantah dalam tu sebab saya tak kira lebih kurang sekian rumah lah, 13 kampung. 13 kampung diorang tak setujulah TNB nak buat projek ke dalam sebab apa, tanaman mereka dah musnah. Jadi mata pencarian pun dah tak ada. Jadi inilah kami buat satu surat bantahan. Sebenarnya isu ini sebenarnya isu yang dah lama, iaitu berkaitan dasar pemberi milikan dan pembangunan tanah orang asli. Dan tujuan kami pergi ke parlimen sebab orang asli sekarang sudah tahu tentang undang-undang, dan sebabkan undang-undang tu berpunca daripada parlimen yang memberi putusan, maka sekarang ni dan zaman ini kami terpaksa meningkat ke parlimen. Sebab orang kalau ikut adat kami dulu, kami tidak mengikut saluran yang macam ni. Sebab kami mempunyai adat kami sendiri, mengikut suku kaum kami sendiri. Sebenarnya Menteri Besar kami Negeri Sembilan mengungkit satu isu. Menteri Besar mengatakan kami setinggan. Kami sebagai orang asli rasa tercabar sebab keratan utusan Malaysia yang saya lampaikan hari ini, sebenarnya ini adalah mengurus kepada kami sebagai orang asli di Negeri Sembilan. Maksud setiap perkataan ataupun kenyataan Menteri Besar mengatakan kami setinggan adalah satu penghinaan dan penafian hak asasi orang asli macam kami, dengan menyatakan pendapatan kami sebagai setinggan dan kami tiada hak. Sebab kami kalau mengikut kerajaan yang ada sekarang adalah baru kerajaan kami lagi sebelum ni. Dan tuntutan kami kepada Menteri Besar adalah, pertama, kami meminta dia untuk memohon maaf dan menarik balik kenyataan yang menghina secara terbuka kepada masyarakat orang asli di Negeri Sembilan. Pada masa itu adalah 16 November 2011, dan kalau saya ingat hari ini sudah menjangkau 1 tahun. Mana setiap perkataan yang dia keluarkan, yang dia nyatakan, maknanya bukan memang dengan niat hati dia mengatakan orang asli Negeri Sembilan itu memang setinggan. Sebab kenyataan Menteri Besar dalam ni, dia menyatakan orang asli tinggal di dalam hutan simpan. Walaupun sudah tinggal dalam tempoh lama, tak ada harta. Walaupun kita orang asli tak bersekolah, kan? Perkataan setinggan kita orang faham sebagai orang asli. Lepas tu dalam ni juga dia ada mengatakan tuntutan tanah orang asli dipersetujui. Bagi saya sebagai orang asli, saya tidak tahu bila masa saya menyetujui. Yang pertamanya, di RPS Banun, kami telah berbincang untuk meminta pihak kerajaan, pihak Jakwa, pihak Pelilitan dan pihak Royal Bloom yang di Pulau Banding. Setelah baru-baru ini, pihak Royal Bloom telah mengatakan bahawa masyarakat orang asli di situ baru datang duduk di Royal Bloom dan tidak boleh menterokai kawasan di situ untuk melaksanakan projek-projek berkaitan komersial lah, berkaitan ekonomi sosioekonomi. Itu di RPS Banun. Dan di RPS Dala pula, pada tahun 1983 empangan dibuat, empangan Kenering telah meliputi naik, air tasik telah naik. Selepas itu kubur-kubur semua dan perkampungan orang asli di dalam terus tenggelam sehingga kinilah. Jadi kami pihak Persatuan Orang Asli ketika itu ingin berjumpa dengan pihak kerajaan untuk menceritakan tentang masalah perkuburan yang telah masuk dalam tasik, tetapi hanya jawapan daripada pihak ketika itu Jabatan Hal Ehwal Orang Asli memberi satu subsidi, iaitu satu keluarga adalah RM100. Sehingga sekarang kawasan itu telah dibuat projek RPSB, tanaman semula berkelompok. Jadi masyarakat kami orang asli di situ, kami tidak mahu projek yang dilaksanakan bukan untuk berdapat untuk masyarakat orang asli, tetapi malah orang asli itu tidak suka RPSB dibuat di kawasan tanah adat dan wilayah sendiri. Selepas digazetkan sebagai hutan simpan dan taman negeri,
penduduk di situ diminta keluar ke? Tidak, dia tak suruh diminta keluar, tetapi penduduk di situ tidak boleh membuka ladang kerana kawasan itu diwarta Royal Bloom. Jadi apa hasil hutan di situ terpaksa orang asli tidak boleh ambil. Sedangkan orang asli daripada segi sosioekonomi tidak ada. Jadi di situlah orang asli di situ dia tak bersetuju cadangan kerajaan. Kalau dia tak cari kerja, tak cari makan pun mana dia nak hidup? Itu ceritanya. Kira memang dia tak bagi ambil hasil hutan ni lah. Tak boleh. Memang dia dah kat JT Awam Banding, dia telah letak satu signboard di situ. Dia telah menulis dilarang memberi, dia ada tulis signboard di situ, dilarang benda-benda yang keluar daripada. Sedangkan kami di situ nak keluar ikan, nak jualan ikan pun kena tahan. Pihak apa tu yang nak memindahkan kami lah menjanjikan serba baiklah, mana dia kata kampung tu akan ditengelami air dan akan dipindah ke kampungan baru yang menjanjikan penempatan yang terbaik lah, di mana rumah yang cantik, untuk pendapatan ekonomi yang sempurna. Tetapi apabila yang menjadi masalah selepas kami pindah selama setahun, maka segala masalah perumahan dengan ladang yang dijanjikan sempurna semua telah timbul, di mana rumah letak sana, letak sini dengan api elektrik yang kadang-kadang tak berfungsi, atau dengan ladang yang tak sempurna, di mana dia tak tanam dengan cukupnya lah. Ada juga lot ladang sawit yang seluas 5 hektar tidak ditanam. Jadi itu mendatangkan masalah kepada kami. Sedangkan penyerahan lot ladang itu telah dilaksanakan pada bulan Jun yang lepas, tetapi sehingga kini tidak diselenggara lagi lah oleh kerana ketidaksempurnaan lot ladang tersebut. Maka kami seolah tersepit antara selepas berpindah dia. Kami ingatkan kehidupan kami akan bertambah baik, tetapi semakin tersepit dengan kesusahan. Macam mana selepas 2 tahun nanti kehidupan kami, anak keluarga kami lah yang ada anak-anak yang bersekolah, macam mana nak cari belanja. Sedangkan pencarian kami hanyalah kepada hasil-hasil kampung yang tidak seberapa. Kami ada membantah cadangan projek yang baru pembinaan projek hidro Teluk oleh Tenaga Nasional Berhad. Jadi baru-baru ni mereka pergi ke kampung kami buat survey tanpa pengetahuan penduduk kampung. Jadi seolah-olah kami tadi dianaktirikan, sepatutnya berbincang apakah projek yang nak dibangunkan. Jadi tiba-tiba mereka survey. Lepas tu jadi kami tertanya-tanya apakah projek yang dijalankan di itu. Jadi setengah daripada jurus survey yang membuat kerja tu jadi memberitahu pada penduduk kampung ada satu projek cadangan membina projek hidro Teluk. Jadi dengan ni kami baru-baru ni ada perjumpaan dengan Menteri Besar Pahang di Kuantan. Kita buat demo lah, serah memorandum di Kuantan mengenai hak-hak kami orang asli negeri Pahang. Jadi kami ada buat surat bantahan kepada Menteri Besar. Jadi pada masa tu Menteri Besar pun ada, Datuk Seri Diraja Adnan pun ada. Lepas tu Esko Hal Ehwal Orang Asli Datuk Wan Rusdi Wan Ismail pun ada. Jadi untuk makluman, mereka pun tak setuju sebenarnya. Tapi dia mengata tak setuju. Tapi sebenarnya kami orang asli tak percaya. Sebab apa? Projek ni mungkin dia mengata depan orang ramai dia tak setuju. Jadi mungkin satu nanti dia bersetuju sebab projek ni mungkin keuntungan untuk mereka. Sebelum projek tu dimula, kerajaan ni
dia dah rancang awal. Kami tak tahu sebenarnya. Dia dah rancang awal, dipindah kami sekali. Dipindah kami dengan cara paksa ke Kampung Baru. Tapi sebahagian daripada tu masih lagi ada di Kampung Lama. Oh, jadi sekarang memang dah berpindah. Dah berpindah, dipaksa. Lebih kurang sekarang dah duduk 7 bulan Kampung Baru. Dengan api, air, kemudahan asas semua ada. Tapi dia punya income interim sawit yang dijanjikan lebih kurang dia janji 400-500. Itu semuanya nipu belaka. Dia berjanji dengan kami interim lebih kurang 400-500 sebulan. Padahal pada hari ini dia bagi 200 bukan sebulan, 3 bulan sekali. Sedangkan api, air, kena bayar. Makan tak cukup 200 3 bulan. Itu pun penduduk ni terpaksa balik Kampung Lama sebaru. Oh, ada setengah yang Dah balik sebab nak nak cari duit apa semua. Kalau duduk Kampung Baru tak ada apa. Lepas tu orang yang duduk situ, orang tempatan, orang kampung yang sedia ada, Kampung Mantus, dia ada income dah. Dia ada kebun, dia segala-gala ada. Ada getah, ada pisang. Dia punya kira mata pencarian yang ada dah. Kira apa penyebab mula-mula sekali sebab yang orang kira pihak daripada Jakua minta penduduk asli pindah ke Tempat Baru ni? Itu kami tak tahu sebab Okey, saya menjelaskan. Okey, nama saya Tony, anak lelaki Ahmed. Saya mewakili beberapa kampung, terutama saya ini duduk di kampung Puslanai, mewakili ada 4 kampung. Mewakili 4 kampung. Jadi mengenai dengan perpindahan tadi. Jadi dia masalah dia pindahkan kita dekat Kampung Baru ni. Kononnya dia nak meningkatkan dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kami, dari segi pendapatan yang selesa lah. Yang apa tu, yang daripada segi tempat tinggal ke, macam rumah, kira rumah yang cantik lah, segala-galanya semua okey lah. Kalau kononnya dia kata kalau duduk sini tak ada apa orang dapat. Makin lama makin awak susah. Jadi kalau awak pindah ke penempatan baru, mungkin awak boleh jadi senang.